Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatullah binti Effendi yang mengemban matriks BE 2011014. Saya akan membentangkan tentang video kuliah saya yang bertajuk Peristiwa Penting dalam Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Antara peristiwa yang berlaku sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, iaitu selepas kelahiran Baginda SAW, iaitu dalam tempoh 2 tahun, Baginda dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Ketika Baginda berusia 2 hingga 4 tahun, peristiwa yang berlaku ialah dada Baginda dibelah oleh Malaikat Jibril. Ketika Baginda berusia 4 hingga 6 tahun, iaitu dalam tempoh 2 tahun, Baginda tinggal bersama dengan ibu Baginda. Lalu ketika berumur 6 tahun, Baginda dibawa melawat kubur bapa Baginda, iaitu di Madinah. Lalu ibunya meninggal dunia di Abwah dalam perjalanan pulang ke Mekah. Ketika Baginda berusia 12 tahun, Baginda mengikut Abu Talib ke Syam. Di pertengahan jalan, Abu Talib mendapat nasihat daripada Bukhairah Ar-Rahib ketika di Bandar Busrah, sempadan Syam, supaya membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah kerana bimbang akan dibunuh oleh orang Yahudi. Ketika berusia 20 tahun, Baginda bersama-sama dengan bapa saudara Baginda menyaksikan Hif al-Fudul, iaitu perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Selain itu, Baginda mengembala kambing bersama dengan saudara susuannya di perkampungan Bani Sa'ad. Seterusnya, ketika Baginda berusia 25 tahun, Baginda berdagang ke Syam. Antara peristiwa yang berlaku ialah Nabi Muhammad melibatkan diri dalam perniagaan di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau berurus niaga dengan Khadijah, seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Baginda membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah, pekerja Sayyidatina Khadijah. Semasa berada di Syam, Nabi Muhammad SAW menjalankan perniagaan dengan penuh jujur dan amanah. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW membawa pulang keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran Baginda dalam urus jual niaga. Ketika berusia 25 tahun juga, peristiwa yang berlaku, Nabi Muhammad berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sekembalinya Baginda pada kali kedua dari Syams, Sayyidatina Khadijah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan Baginda. Pengalaman Khadijah bekerja dengan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan akhlak yang diceritakan oleh Maisarah sudah cukup membuat Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidatina Khadijah menghantar salah seorang kawannya, iaitu Nafsiyah binti Munabih, untuk menyatakan hasrat Siti Khadijah, iaitu ingin berkahwin kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah telah tertarik dengan sifat kepribadian yang dimiliki Nabi Muhammad kerana sifatnya yang sangat mulia dan terpuji. Nabi Muhammad menerima hasrat mulia tersebut dan meminang Sayyidatina Khadijah melalui bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Hasil daripada perkahwinan antara Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah, mereka telah dikurniakan cahaya mata, iaitu seramai 6 orang. Ketika Baginda berusia 35 tahun, peristiwa yang berlaku adalah peristiwa perletakan Hajarul Aswad. Pada ketika itu, Mekah Al-Mukarramah dilanda banjir besar, iaitu sehingga menyebabkan keruntuhan dinding-dinding Kaabah. Setelah berlaku keruntuhan dinding Kaabah, kabilah Arab berpakat untuk membaik pulih kembali Kaabah. Nabi Muhammad juga turut serta dalam pembinaan tersebut. Apabila tiba masa untuk meletakkan semula batu Hajarul Aswad di penjuru Kaabah, berlaku perebutan antara ketua kabilah sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Akhirnya, Abu Umayyah Al-Makhzumi, seorang yang dihormati dalam kalangan kabilah Arab, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara. Mereka bersedia menerima keputusan orang pertama yang masuk ke pintu Syaibah ketika itu. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang pertama yang memasuki pintu Kaabah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Semua melihat Nabi masuk ke masjid dan berkata, "Dialah As-Sadiq Al-Amin, orang yang benar lagi amanah." Nabi Muhammad SAW menghamparkan rida. Kemudian Baginda meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya.
Baginda meminta ketua-ketua kabilah memegang hujung lidah tersebut dan membawa beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempat asal. Majlis tersebut berjalan dengan lancar dan semua yang hadir sangat berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Antara peristiwa yang berlaku selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketika berusia 40 tahun, peristiwa yang berlaku ialah baginda menerima wahyu yang pertama. Kerasulan Nabi Muhammad SAW bermula ketika baginda berumur 40 tahun. Baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadat dan memikirkan cara untuk menyelamatkan akidah umat daripada kesesatan. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda didatangi malaikat Jibril dan memeluk erat baginda 3 kali dan menyuruh baginda membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Akhirnya Jibril mengajar baginda wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah SWT untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan tugas dakwah dengan gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutamanya hamba abdi, golongan fakir miskin dan golongan yang lemah. Namun begitu, ada juga yang menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, ketika baginda berusia 51 tahun, peristiwa yang berlaku ialah Isra' dan Mi'raj. Memandangkan Sayyidatina Khadijah, isteri kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sentiasa menyokong dan mempertahankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib, membela Nabi Muhammad walaupun beliau tidak masuk Islam. Seperti yang kita tahu, Abu Talib bukanlah seorang yang beragama Islam. Kematian Khadijah dan Abu Talib menyebabkan Nabi Muhammad SAW sangat berduka cita dan sangat terasa hati, kerana dua insan ini adalah orang yang sangat memberi sokongan dan sentiasa mempertahankan dakwah baginda. Kedukaan baginda terubat apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kronologi berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pertama sekali, Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa Palestin. Kemudian dalam perjalanan, baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda suatu hari nanti. Seterusnya, baginda menjadi imam solat kepada para nabi di Masjid Al-Aqsa. Seterusnya lagi, baginda dibawa Mi'raj merentas 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Kemudian baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima tentang kefarduan solat. Dan yang terakhir, baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Seterusnya, ketika baginda berusia 53 tahun, peristiwa yang berlaku ke atas dirinya ialah hijrah ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai cara. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan pelbagai lagi halangan lain yang dilakukan oleh orang kafir. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Madinah untuk menyampaikan dakwah. Peristiwa ini berlaku pada 13 tahun selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW menyahut seruan Allah untuk mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dengan perancangan yang rapi, mereka berjaya tiba di Madinah dengan selamat. Sebelum itu, baginda singgah di Baqi dan membina masjid yang pertama di sana. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Baginda membina Masjid Nabawi untuk mempersaudarakan dua golongan, iaitu golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Beliau juga telah mengumbal piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. Seterusnya, walaupun baginda berjaya menyampaikan dakwah di Madinah,
Baginda juga mendapat pelbagai tentangan daripada musuh yang cuba untuk menggugat keamanan Madinah. Nabi Muhammad SAW bersama dengan dua golongan, iaitu golongan Muhajirin dan Ansor, mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dengan semangat juang yang tinggi. Antara peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ialah peperangan Uhud, peperangan Badar, peperangan Khaybar serta pembukaan Mekah dan Hunain. Terdapat 82 peperangan yang berlaku ketika zaman Rasulullah SAW. 28 peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, manakala 54 peperangan lagi yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi baginda melantik ketua untuk memimpin peperangan tersebut. Seterusnya, ketika baginda berusia 63 tahun, peristiwa yang berlaku ialah kewafatan baginda sendiri. Setelah sempurna menjalankan tugas sebagai seorang Rasul, pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan dengan waktu duha 11 Hijrah di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad SAW dijemput kembali menemui penciptanya. Berita duka kewafatan Nabi Muhammad SAW, yakni kekasih Allah, menggemparkan penduduk Madinah. Jasad baginda yang mulia dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Dan yang terakhir, cara untuk menyuburkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW ialah sentiasa menghargai dan mencontohi teladan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Kehidupan baginda dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan demi menjaga dan melindungi agama Islam. Selain itu, cara untuk menunjukkan rasa cinta terhadap Rasulullah SAW ialah dengan mencontohi sunnah dan petunjuk yang diajarkan oleh baginda. Dengan cara inilah kita mampu mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Kita haruslah melakukan atau menjadikan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai satu ajaran yang terbaik dalam diri kita.